Okay, Assalamualaikum. Okay, kita jumpa lagi untuk kelas kita yang berikutnya. Orang kata apa? Dalam kelas biologi. Okay, jadi untuk yang minggu lepas, cikgu ucapkan tahniah kerana kamu semua telah berjaya menjalankan aktiviti yang telah disediakan. Dan cikgu rasa gambar-gambar yang kamu berikan ini sangat-sangat kreatif. Dan tahniah kepada Fatihah, okay, kerana telah terpilih sebagai pemenang untuk aktiviti minggu lepas dan akan mendapat bintang ekstra. Okay, so tujuan cikgu sediakan program Jom Kejar Bintang. So siapa-siapa yang telah mengumpulkan 10 bintang akan dapat hadiah misteri daripada cikgu. Okay, kita teruskan. Okey, iaitu subtopik pada hari ini 1.2 keselamatan dan peraturan dalam makmal. Okey, standard pembelajaran kamu akan mempelajari dan kamu perlu dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 peralatan perlindungan diri dan fungsinya. 1.2.2 dan 1.2.3 cikgu gabungkan. Kamu perlu mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 bahan yang boleh dibuang dan tidak boleh dibuang ke dalam sinki. 1.2.4 memerihalkan kaedah mengurus bahan sisa biologi. Dan 1.2.5 berkomunikasi tentang langkah menguruskan kemalangan dalam makmal. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Cikgu nak ucapkan selamat datang ke makmal biologi. Okay, walaupun kamu berada di rumah, okay, hari ini cikgu nak bawa secara virtual. Ini ialah gambar keadaan makmal biologi. Okay, waktu ni tak ada kelas, jadi kerusi diletakkan di atas meja. Okay, dan kita boleh lihat setiap meja ada sinki dan di belakang terdapat rak untuk menyimpan barang-barang biologi. Okey, ni keadaan di hadapan, di ruang hadapan, okey, di mana kita boleh lihat ada ciri-ciri keselamatan yang telah dilengkapkan pada makmal ini. Okey, iaitu yang pertama ialah sistem pancuran kecemasan. Okey, sistem pancuran kecemasan ini ialah tujuannya digunakan apabila badan kamu terkena bahan kimia ataupun bahan-bahan yang berbahaya. Okey, jadi kita akan tekan dan akan keluar air yang banyak untuk kamu bersihkan badan kamu daripada bahan kimia tersebut. Dan satu lagi ialah terdapat stesen pencuci muka. Okey, apa yang kita buat kat sini adalah untuk membersihkan ataupun cuci bahagian mata ataupun bahagian muka yang terkena bahan kimia dan juga bahan-bahan yang berbahaya. Okey, ini ialah kebuk wasap. Tapi untuk makmal di sekolah kita, makmal biologi, kita tak ada kebuk wasap. Kebuk wasap hanya ada di makmal kimia. Okey. Tujuannya nanti kita akan lihat iaitu untuk mengelakkan daripada terhidu gas-gas yang berbahaya seperti klorin, bromin dan juga nitrogen dioksida. Okey, seterusnya kabinet aliran lamina. Kita tak ada di makmal di sekolah kita, tapi kamu kena tahu fungsinya apabila mungkin kamu berada di matrikulasi ataupun di sekolah tingkatan 6 ataupun seterusnya di universiti. Kabinet-kabinet ini kamu akan jumpa di dalam makmal. Okay, kabinet aliran lamina menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih di dalam kabinet aliran lamina. So, dekat situ udaranya tidak tercemar dengan mikroorganisma ataupun sebarang kata apa? Sisa udara yang tidak bersih. Jadi kat situ kita akan dapat hasil eksperimen yang lebih baik. Kabinet Keselamatan Biologi menyediakan ruang kerja yang tertutup untuk mengkaji bahan yang telah ataupun berkemungkinan dicemari oleh patogen. Okey, itu ialah Kabinet Keselamatan Biologi.
Okey, ini dia stor makmal kita di mana kita akan simpan semua bahan kimia di tempat-tempat yang tertentu, disusun dengan baik dan dilabelkan. Okey, ini ialah kawasan larangan pelajar. Pelajar tidak boleh masuk ke stor makmal tanpa kebenaran guru. Okay. Apabila kita nak menjalankan eksperimen, okay, tidaklah setiap kali kamu masuk ke makmal kamu perlu berpakaian sebegini. Okay. Ini ialah keadaan di mana apabila pelajar akan menjalankan eksperimen. Okay. So apa dia peralatan yang kamu perlu gunakan? Yang pertama ialah goggle untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, topeng muka untuk melindungi daripada asap, wap dan habuk yang boleh menjejaskan sistem pernafasan. Yang ketiga, sarung tangan makmal untuk mengendalikan sampel biologi. Okay, ini kita selalu guna sarung tangan makmal apabila kita melakukan pembedahan, pencuci tangan, okay, untuk membasmi kuman pada tangan, baju makmal ataupun kita panggil lab coat, okay, untuk melindungi badan dan pakaian daripada percikan bahan kimia yang berbahaya. Dan last sekali ialah kasut makmal untuk mengelakkan kecederaan dari serpihan kaca dan tumpahan bahan kimia. Ketika menjalankan eksperimen, kamu perlu consider bahan-bahan kimia itu sama ada berbahaya ataupun tidak, beracun ataupun tidak, dan bahan-bahan kimia ini boleh dituang ke dalam sinki ataupun tidak. Okey, so bahan kimia ini ada yang boleh dibuang ke dalam sinki dan ada yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. So apakah bahan kimia yang boleh dibuang ke dalam sinki? Okey, bahan kimia yang boleh dibuang di dalam sinki ialah bahan yang mempunyai nilai pH 5 hingga 9, iaitu nilai pH-nya tidak terlampau kuat ataupun neutral. Okey, alkali yang tidak terlampau kuat, asid yang tidak terlampau kuat ataupun pH neutral. Dan satu lagi ialah cecair atau larutan berkepekatan rendah yang tidak berbahaya. Okey, contohnya kalau dalam eksperimen biologi, kita selalu gunakan larutan sukrosa, larutan gula, garam, okey, natrium. Jadi, larutan-larutan ini boleh dibuang ke dalam sinki selepas digunakan. Bahan kimia yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki pula. Okey, yang pertama ialah sebatian pelarut organik. Contohnya alkohol. Okey, ia tidak boleh dibuang dalam sinki. Yang kedua ialah bahan kimia yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5, iaitu asid kuat dan juga lebih daripada 9, iaitu alkali kuat. Okey, bahan-bahan ini dia tidak boleh dibuang dalam sinki kerana ia bahan yang berbahaya. Asid, grease dan minyak, sisa pepejal dan bahan sisa organik. Contohnya apabila kita dah membuat satu pembedahan tikus ataupun katak ataupun ikan, okay? So sisa-sisa pepejal ataupun sisa organik ini dia tidak boleh dibuang terus ke dalam sinki. Yang seterusnya logam berat seperti merkuri. Dan bahan reaktif dan radioaktif juga tidak boleh dibuang secara terus ke dalam sinki. So, apa kaedah untuk menguruskan bahan sisa biologi yang kita buat selepas eksperimen? Ya, kaedah menguruskan bahan ini dah disertakan dalam jadual 1.1 dalam buku teks. Ia mengikut prosedur operasi piawai. Okay? So, yang kategori bahan sisa biologi kita bahagikan kepada 4 kategori. Okey, yang pertama kategori A, sisa tajam. Yang kedua kategori B, sisa tidak tajam. Kategori C, bangkai haiwan dan kategori D, cecair. Okey, contoh sisa tajam ialah picagari, jarum, kaca, skalpel dan lain-lain alatan tajam yang boleh menyebabkan luka. Maka ia perlu dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan khas untuk sisa tajam. Dan bekas ini tidak perlu disterilkan sebab bahan-bahan ini kalau contohnya picagari ataupun jarum kita akan buang. Okey.
Kategori B, sisa tidak tajam. Contohnya sarung tangan, kertas tisu, piring petri, bekas kultur plastik dan agar-agar yang telah mengeras. Okey, ini dibungkus dahulu di dalam beg plastik biobahaya, tahan autoklav, disterilkan di dalam autoklav untuk nyah kontaminasi dan kemudian dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Okey. Gambar ini kamu boleh rujuk di dalam buku teks. Okey. Beg plastik biobahaya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa. Jika kita lihat dekat hospital, selalunya kita akan nampak beg plastik ataupun tong biobahaya ini yang berwarna kuning. Kategori C, bangkai haiwan. Iaitu contohnya bangkai organ dan sisa tisu haiwan. Ia perlu dibungkus dengan rapi menggunakan bahan penyerap seperti kertas tisu, dibungkus dengan rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk bekukan, okey, sebelum kita buang. Kategori D, cecair, kultur kaldu dan medium cecair seperti darah, ya. Dan ini kaedah pengurusannya, semua sisa cecair biologi mesti dinyah kontaminasikan dulu secara autoklav sebelum dilupuskan. Sisa cecair biologi yang telah disterilkan perlu dilupus dengan segera untuk mengelakkan daripada pencemaran akibat mikroorganisma berlaku. Kemalangan dalam makmal. Okey. Kemalangan dalam makmal boleh disebabkan oleh kecuaian, kelalaian dan juga kurang kemahiran dalam pelaksanaan eksperimen. Sepanjang PDP yang dijalankan dalam makmal, selalunya kemalangan ini disebabkan oleh kelalaian. Dan satu lagi ialah kurang kemahiran. Okey, pelajar tidak tahu meletakkan termometer di mana. Okey, cara meletakkan tabung uji di mana. Okey, akibat kurang kemahiran ini boleh berlaku kemalangan di dalam makmal. Langkah menguruskan kemalangan dalam makmal adalah seperti berikut, iaitu kalau menguruskan tumpahan bahan kimia am, kamu perlu maklumkan kepada guru. Okay, jadikan kawasan tumpahan kawasan larangan, sekat tumpahan bahan kimia daripada merebak dengan menggunakan pasir, kaut tumpahan bahan kimia dengan menggunakan alat yang sesuai dan buang di tempat yang selamat. Jika menguruskan tumpahan merkuri, ini kita tidak boleh uruskan dengan sendiri. Pertama, jika merkuri ni selalunya ada di dalam termometer. So, kamu perlu maklumkan kepada guru. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan itu kawasan larangan. Yang ketiga, tabur sebut sulfur untuk menutupi tumpahan merkuri. Ini selalunya dilakukan oleh pembantu makmal. Dan yang keempat, kita perlu hubungi pihak bomba walaupun tumpahan itu hanya sedikit. Kerana bomba yang akan menjalankan tugas pelupusan seterusnya. Okey, kalau kita lihat gambar 1.7, tumpahan bahan kimia disekat menggunakan pasir. Amalan dalam makmal biologi. Okey, makmal biologi ialah salah satu tempat pembelajaran dan juga penyelidikan. Namun begitu, terdapat peraturan keselamatan umum yang perlu sentiasa diamalkan oleh murid. Okey, iaitu etika pakaian seperti mana contoh pemakaian yang cikgu dah terangkan tadi, perlu pakai baju makmal, sarung tangan, kasut dan goggle mengikut kesesuaian. Okey, mengikut eksperimen apa yang akan dijalankan. Peraturan keselamatan makmal, dilarang bekerja bersendirian di dalam makmal tanpa pengawasan, basuh tangan selepas menjalankan eksperimen, dilarang membawa masuk barang yang tidak berkaitan ke dalam makmal, bersihkan tempat kerja dengan disinfektan, buang sisa mengikut prosedur yang telah ditetapkan, dilarang makan dan minum di dalam makmal, kena pasti semua simbol keselamatan pada bahan dan peralatan sebelum digunakan. Selalunya pelajar apabila mendapat satu tugasan eksperimen, pelajar tidak melihat pada botol, tidak menggunakan alatan dengan betul. Okey, so kamu perlu ingat selepas ini apabila nak menjalankan satu eksperimen, perhatikan dulu simbol-simbol yang ada pada botol ataupun peralatan yang digunakan. Okey, langkah keselamatan berhubung kebakaran, hentikan kerja serta-merta dan matikan semua punca elektrik berdekatan serta cabutkan palam.
Keluar dari makmal mengikut laluan pelan kecemasan yang ditetapkan, hubungi pihak bomba. Jangan cemas dan tolak menolak. Jangan berpatah balik untuk mengambil barang yang tertinggal dan berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Okey, urusan yang seterusnya ialah oleh pihak bomba. Pengendalian barang kaca dan bahan kimia. Perlu berjaga-jaga apabila mengendalikan bahan kaca yang panas seperti bika, tabung uji. Okay? Laporkan sebarang kerosakan peralatan atau barangan kaca kepada guru dengan segera. Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar dari sumber nyalaan api. Yang ni jangan hala kepada diri sendiri ataupun pada kawan. Dilarang menyentuh, merasa dan menghidu bahan kimia secara langsung. Okey, kerana kamu kena tahu semua bahan kimia yang ada di dalam makmal ini mempunyai berpotensi untuk mengganggu kesihatan kita dan bahaya. Pengendalian spesimen hidup, guna sarung tangan yang sesuai untuk mengendalikan spesimen biologi, spesimen yang tidak berbahaya dan telah dibedah hendaklah ditanam atau disejuk beku, cuci tangan dengan bahan pencuci antiseptik sebelum dan selepas eksperimen. Semua permukaan dan tempat kerja hendaklah dibersihkan dengan disinfektan sebelum meninggalkan makmal. Maksudnya di sini kebersihan sangatlah penting supaya kita tidak mendapat penyakit dan juga kita sentiasa sihatlah. Bantuan kecemasan, prosedur berikut perlu dipatuhi sekiranya berlaku kemalangan. Yang pertama, mesti maklumkan kepada guru. Yang kedua, hubungi talian kecemasan, pindahkan mangsa dari tempat kejadian, berikan rawatan kecemasan dan jadikan tempat kemalangan sebagai kawasan larangan. Okey, daripada semua ini sebenarnya terdapat amalan nilai murni dan amalan sikap saintifik yang kita praktikkan semasa penyiasatan saintifik. Iaitu yang pertama, kita menyamai minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Yang kedua, kita jujur dan tepat dalam merekod serta mengesahkan data. Kalau kita tak jujur, data kita akan jadi salah. Rajin dan tabah dalam menjalankan sesuatu kajian. Di mana kalaulah kita tak jumpa keputusan, kita perlu ulang semula dan dapatkan keputusan yang betul. Bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Okay, kita tak boleh buang sisa-sisa sesuka hati kita dan juga tidak boleh dilarang sama sekali bermain di dalam makmal yang akan menyebabkan bahaya kepada diri sendiri dan orang lain. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat, menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan manusia dan berfikiran kritis dan juga analitis. Okey, setelah penerangan cikgu ini, cikgu nak kamu jalankan aktiviti yang pertama. Okey, cikgu berikan dua gambar, Hana dan juga Umar. Okey, dia akan menjalankan satu eksperimen di dalam makmal. Cikgu nak kamu edit gambar berikut untuk meletakkan peralatan-peralatan yang perlu digunakan oleh Hana dan juga Umar ini untuk menjalankan eksperimen. Okay, gambar-gambar tu kamu boleh cari dalam internet, okay, dan letakkan pada gambar tersebut. Dan selepas kamu letakkan gambar, contohnya cikgu kata kasut makmal, okay, masukkan letakkan kasut makmal dan labelkan, iaitu tuliskan nama peralatan tersebut. Okay, so gambar ini kamu boleh pilih salah satu sahaja dan setelah siap edit dan labelkan, kamu letakkan dalam grup Telegram kita. Untuk aktiviti yang kedua, okay, ada soalan di sini iaitu ketika Mira menjalankan eksperimen, dia telah memecahkan sebuah termometer makmal secara tidak sengaja. Cadangkan apa yang perlu dilakukan untuk membersihkan merkuri tersebut. Okay. Yang ini kamu boleh type dan hantar kepada cikgu secara peribadi, PM teacher. Okay. Ataupun kamu boleh ambil gambar ni, gambar yang cikgu berikan ni,
kamu edit di situ. Tuliskan langkah-langkah pada gambar dan send juga kepada cikgu. Okay. Daripada aktiviti 1 dengan aktiviti 2 ini, cikgu tahu kamu telah mendengar penerangan cikgu dan kamu telah memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.